Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan ummatan wasata, kan, umat pertengahan. Kita dianjurkan untuk menjadi golongan pertengahan. Ada dua kumpulan yang sesat, kita di tengah-tengah. Maknanya bermaksud ada tiga pihak. Ada tiga pihak. Dua pihak yang sesat, dua pihak yang melampau dengan keadaan masing-masing, kita berada di tengah-tengah. Dan ini antara perkara yang diajarkan oleh agama kepada kita. Kita sesat terlalu jauh ke depan pun kita tidak mahu, kan? Tersesat bagaimanapun kita tidak mahu. Maka kita dianjurkan untuk menjadi golongan yang berada di tengah-tengah. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni kitalah umat Islam, sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan dan pilihan, umat yang adil, agar kamu menjadi saksi di atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi di atas perbuatan kamu. Jadi ini antara perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jadi umat pertengahan, sentiasa berada di tengah-tengah. Maksud tengah yang bagaimana? Iaitu antara golongan yang melampau dalam tindak tanduk mereka, melampau dalam akidah mereka, dalam kepercayaan keyakinan mereka, melampau dalam akhlak, melampau dalam ibadah, melampau dalam bermuamalat dengan manusia, macam-macam lah. Satu lagi jenis manusia, dia jenis ambil mudah semua benda. Ini pun satu hal juga. Kalau yang tadi dia terlalu memberat-beratkan, dia bertakalluf. Yang ni pula dia sentiasa mengambil mudah, ambil ringan, dia cuai, dia mengabaikan. Jadi kita ni ummatan wasata, kita tengah-tengah, kan? Kita tidak mengabaikan ajaran agama, dan kita tidak terlalu membebankan diri kita dalam ajaran agama. Pernah satu kali ada orang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang maksud duduk di tengah-tengah ni macam mana. Kita orang Melayu kalau kata duduk tengah-tengah ni, kalau mengaji jangan rajin sangat. Kalau macam tu teruk lah, kan? Mengaji sikit-sikit sudahlah, tapi jangan tak baca buku sangat. Kalau lagu tu anak kita takkan cemerlang. Jadi kita nak faham yang kata tengah-tengah ni macam mana.
Kalau kita bekerja, jangan sungguh-sungguh sangat. Buat biasa-biasa je. Adakah itu maksud dia? Jadi ini antara bukan saja kita orang Melayu, tapi orang Arab pun dia nak tahu juga. Bila sebut perkataan ummatan wasata, mereka melihat perkataan ummatan wasata tu macam kita orang Melayu juga tengok pertengahan tu maksud dia macam mana. Adakah bila markah 100 maka dapat markah 50 tu terpuji dalam agama? Jangan gagal, tapi jangan cemerlang. Adakah itu maksud dia? Jadi orang Arab pun dia nak faham ummatan wasata ni maksud dia apa. Maka ditanya kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang maksud duduk di tengah-tengah ni macam mana. Maka apa jawapan Syekh Ibn Utsaimin? Dia kata, kalau kita bercakap dalam masalah beragama, kalau kita bercakap dalam konteks beragama, menghayati agama, dia kata maksud ummatan wasata dalam kita beragama ni, maksud dia nombor satu, jangan melampau, jangan ekstrim, jangan ghulu dalam beragama. Itu satu. Jangan berdakwah melampau-lampau sampai melebihi daripada batasan yang ditetapkan oleh agama. Yang kedua, dia kata jangan kurang sangat sampai tak cukup minimum requirement dalam beragama. Dia punya kurang tu sikit, dia tu sampai tahap semayang pun tak cukup 5 waktu. Puasa Ramadan tu sampai tahap tak cukup sebulan. Tak boleh juga. Maka dia kata yang dimaksudkan dengan jalan pertengahan dalam kita beragama, iaitu kita mencontohi apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah maksud dia jalan tengah antara dua yang sesat. Hak nombor 1 sesat, nombor 3 sesat. Kita hak nombor 2, tengah-tengah tu. Yang dikatakan ghulu ataupun ekstrim ialah orang tu dia buat lebih daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat, sampai lebih-lebih daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Satu lagi perkataan taqsir, sikit sangat pula. Maka itu yang dikatakan apa yang dikatakan sebagai dua golongan yang sesat. Maka contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang dia nak sembahyang malam dan dia tak mau tidur setiap hari. Sembahyang tu bagus, tapi sampai tahap tak mau tidur. Kerana bagi dia sembahyang tu ibadat yang paling besar pahala. Sembahyang tu paling banyak pahala untuk dia. Maka dia tak mau tidur. Maka ulama mengatakan bahawa berdasarkan peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi ni, Nabi cegah orang ni, maka itu dipanggil sebagai ghulu, melampau. Dan ini tidak dibenarkan dalam agama. Hadis ni disebut dalam hadis Bukhari Muslim. Satu kelompok orang dia berkumpul dan dia bercakap lah. Satu orang lelaki ni dia kata, aku akan sembahyang malam dan aku tidak akan tidur. Seorang lagi kata, aku akan puasa dan aku tak akan berhenti daripada berpuasa, tak akan berbuka. Yang nombor 3 kata, aku tak akan menikah, tak akan berkahwin. Ucapan tiga-tiga orang lelaki ni sampai kepada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, kenapa ada orang macam ni, macam tu? Kenapa salah apa ada orang macam ni? Nabi kata, aku pun sembahyang malam juga, tapi aku tidur. Aku pun puasa juga, tapi aku berbuka. Dan aku juga mengahwini kaum wanita. Maka Nabi kata, barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak berada di atas jalanku. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada golongan yang macam ni.
berlepas diri. Maka contoh yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, contoh al-muqassir, orang yang pandang mudah, ambil mudah, pandang remeh tentang ibadat. Contohnya dia kata, aku tak perlu kepada sembahyang sunat, aku cukup dengan sembahyang wajib sahaja. Sampai tahap mereka ni meremeh-remehkan agama, sampai tahap hak wajib pun mereka meremehkan. Ini contoh orang yang lalai, orang yang cuai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab agama. Maka yang mu'tadilnya ialah, siapa yang tengah-tengah ni? Yang mu'tadilnya siapa? Iaitu dia ikut exactly 100% apa yang diajarkan oleh Nabi dan juga Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyin. Maka hak mana yang Nabi ajar, hak mana sahabat-sahabat di kalangan Khalifah ar-Rashidin itu, maka itulah yang dikatakan golongan yang duduk di tengah-tengah. Lalu Syekh Utsaimin dia bagi satu contoh. 3 orang dia bercakap tentang macam mana kita nak berinteraksi dengan orang jahat. Orang jahat kampung kita ni, yang kata orang jahat ni macam mana? Mungkin dia penagih dadah, mungkin dia penjenayah kan, mungkin dia kaki botol, mungkin dia kaki judi, mana orang fasik. Macam mana kita nak berinteraksi dengan orang jahat yang duduk dalam qaryah kita? Tak kiralah dia kaki botol ke, kaki perempuan womanizer ke, kaki mencarut ke apa ke, tapi macam mana kita nak berinteraksi dengan golongan yang macam ni? Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dia bagi ini sebagai contoh macam mana kita nak tahu kita ni duduk belah mana. Adakah kita berinteraksi dengan orang yang jahat itu dengan cara gulu, atau kita berinteraksi dengan orang yang jahat itu dengan cara adil? Kita sebagai orang yang mu'tadil, yang pertengahan, sederhana, atau kita ni jenis orang yang cuai, ambil mudah, tak kisah berkawan dengan orang jahat. Dia ada 3 peringkat yang diberikan contoh oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Lelaki yang pertama, yang kategori yang pertama ni, dia kata apa? Dia kata, aku kalau jumpa orang jahat ni, kalau jumpa dengan orang jahat ni, kalau kita dalam kampung ni, maknanya kalau jumpa dia, aku takkan bagi salam dekat dia. Aku takkan bagi salam dekat dia sebab nak tunjuk bencinya kepada maksiat. Aku akan boikot dia. Aku tidak akan mendekati dia. Dan kalau aku serempak dengan dia, aku takkan bercakap dengan dia. Tuan-tuan, cara macam ni betul ke tak betul? Memang kita dalam agama disuruh untuk benci kepada fasik dan juga kefasikan. Kita disuruh benci kepada dosa. Kita disuruh benci kepada kemungkaran. Tapi apakah kita diajar supaya jangan bagi salam kepada orang jahat? Adakah kita diajar untuk boikot orang jahat? Adakah kita diajar kalau nampak orang jahat tu lari kok jauh, pusing kok jauh, tak mau serempak dengan dia? Adakah kita diajar kalau dia datang bercakap dengan kita, kita tutup mulut, tak mau bercakap dengan dia? Adakah itu ajaran agama? Ini nombor 1. Kategori yang pertama, kita nak tengok apa kata ulama tentang 3 kategori ini. Kategori yang kedua, lelaki yang kedua, dia kata apa? Dia kata, kalau aku jumpa dengan orang fasik ni, kalau aku jumpa dengan orang buat dosa ni, kaki mabuk ke, tarik judi ke apa ke, aku akan berjalan dengan dia. Aku akan berjalan dengan dia. Aku akan happy-happy dengan dia, bergembira dengan dia. Aku akan ajak dia datang rumah, minum air, makan kat rumah aku.
Kalau dia pula, orang jahat ni ajak aku pergi rumah dia, aku pun akan pergi ke rumah dia. Kalau orang jahat ni ajak aku minum, aku akan pergi minum dengan dia. Dan dia kata, aku akan layan dia sebagaimana aku melayan orang-orang yang baik. Aku takkan bezakan layanan. Orang baik aku layan macam tu, orang jahat pun aku layan macam tu. Itu lelaki yang kedua. Jenis yang kedua. Antara nombor 1 dengan nombor 2, kita duduk di mana tuan-tuan? Kita duduk di nombor 1 ke kita duduk di kategori yang kedua? Lalu Syekh Utsaimin dia tambah satu lagi kategori, jenis yang ketiga. Lelaki jenis yang ketiga. Yang ketiga ni kata apa? Dia kata orang fasik ni, orang jahat ni, kaki buat dosa ni, kaki mabuk, womanizer, kaki perempuan, kaki judi semua ni. Orang nombor 3 ni kata, aku benci dia sebab aku benci benda dia buat. Ini orang nombor 3. Dia kata orang kaki buat dosa ni, kaki mabuk, kaki betina semua ni, aku benci dia pasal aku benci perbuatan dia. Tapi aku masih sayang kepada tubuh badan dia sebagai seorang Islam. Diri dia sebagai orang Islam, diri dia sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, hatu aku sayang. Tapi diri dia, perbuatan dia, perangai dia yang dia buat dosa, hatu aku marah dekat dia, aku benci dekat dia. Tengok, ada 2. Marah pun ada, benci pun ada. Pada masa yang sama, kasih dan sayang pun ada. Marah dan benci kerana dosa yang orang tu buat. Marah sayang dan kasih kerana dia orang Islam, walaupun dia orang jahat. Maka orang yang ketiga ni kata, aku tidak akan pulau dia, aku tidak akan memulau dia, kecuali kalau aku pulau dia, dia ada kemungkinan untuk jadi lebih baik. Mana kita kata bukan boykot 100%, pantang jumpa lari, tak. Kita akan boykot dia kalau dengan kita boykot dia itu ada maslahah, ada faedah, ada kebaikan, baru kita pulau dia. Tapi kalau aku memulau dia, menyebabkan dia semakin jahat, semakin banyak mudaratnya, aku tidak akan memulau dia. Aku tak akan boykot dia kalau semakin buruk keadaan. Tuan-tuan, antara 3 jenis lelaki tadi, antara 3 kategori tadi, kita berada di mana? Kita tanya diri kita dengan ikhlas, jujur. Kita nak jawab bohong pun buat apa? Bukan orang tahu kita ni macam mana. Tapi kita tanya diri kita sendiri. Kita dengan orang yang jahat ni, kita layan dia macam mana? Adakah kita dalam kategori yang pertama? Yang mana kategori yang pertama ni, nampak aja takkan bagi salam. Orang lain jumpa dengan orang buat dosa tu, Assalamualaikum, bagi salam macam biasa. Kita dari jauh lagi nampak orang jahat ni, muka kita berubah, salam pun tak mau bagi kat dia. Adakah kita macam tu? Nampak dia dekat dengan warung tu, kita pergi pusing makan kat kedai lain. Selisih pun tak mau, bercakap pun tak mau. Adakah kita nombor 1? Atau kita nombor 2, kita buat dia jadi sahabat baik kita, bergelak ketawa, makan, minum, huam, sembang, kan, bergurau. Kita pergi rumah dia, dia datang rumah kita. Adakah kita jenis nombor 2? Atau kita nombor 3, kita benci dia sebab dosa dia buat, tapi sebagai orang Islam kita masih sayang kepada dia. Kalau kita pulau dia pun sebab kita tak mau kemudaratan daripada diri dia, kejahatan dia itu. Kalau dengan kita menjauhkan diri menyebabkan dia makin baik, kita buat, kita akan jauhkan diri.
Tapi kalau menjauhkan diri daripada dia mendatangkan keburukan, kita tak akan menjauhkan diri. Maka kita berada di dalam kumpulan yang mana? Ini contoh, tuan-tuan sekalian. Kita nak tahu kita ni ghulu, kita ni ekstrim, ataupun kita ni mu'tadil, pertengahan, sederhana, atau kita ni tak kisah. Jahat tak jahat, ni kawan aku. Kita kategori mana antara tiga ni? Sebab itu ulama mengatakan bahawa orang yang pertengahan, dia berada di tengah-tengah di antara dua orang yang jahat. Seorang Islam yang sebenar, dia akan berada di tengah-tengah di antara dua pihak yang sesat. Kita tidak akan memasuki mana-mana kumpulan yang sesat, menyebabkan kita sentiasa berada di tengah-tengah. Itu yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Satu lagi contoh dia bagi. Contoh ni, contoh orang yang ada family, orang yang ada keluarga, ada isteri, ada anak-anak. Kita ada isteri, kan? Kita ada isteri, yang mana satu orang lelaki ni macam mana keluarga dia nak pergi mana, nak buat apa, dia akan tanya isteri dia. Isteri dia tak setuju, dia tak buat. Isteri dia setuju, dia buat, baru dia buat. Tak kira isteri dia buat tu benda betul ke, tak betul ke, dia akan dapatkan approval isteri dulu. Agak-agak kita kat Simpang 4 Mata Buluh ni, ada tak orang lagu ni? Bila adik-beradik tanya, "Abang macam mana?" Tak apa, nanti dulu nak bincang dengan dengan kak dulu. Kan? Kalau sekali kak tak apa, dua kak tak apa, tiga kak tak apa. Tapi kalau setiap kali nak bincang apa-apa, semua nak tanya kak, ni problem. Bincang dengan isteri bagus tuan-tuan, bukan tak bagus. Tapi kalau semua benda mesti dapat approval daripada isteri, ni pelik. Orang kata queen control. Bini pulas telinga suami. Lagu ni. Bincang dengan isteri bagus. Kita tak ketepikan dia. Tapi jangan sampai tahap dayus. Jangan sampai tahap benda penting pun mesti isteri approve dulu. Kita ada pendapat kita, tapi pendapat isteri kita utamakan. Hak ni tuan-tuan, kita bukan the boss. Who is the boss? Siapa ketua dalam rumah? Siapa jadi king, raja dalam rumah? Bukankah lelaki yang memerintah? Tapi ada orang, semua benda mesti dapat kelulusan isteri dulu. Nak keluar mana-mana pun kena ada visa. Tengok visa. Visa tu ada time ke tak ada time? Okay. Ada orang macam tu. Itu satu. Sehingga sampai ke tahap isterilah yang menjadi suami dalam rumah tangga itu, yang si lelaki ni jadi isteri pula. Dia terbalik. Orang lain lelaki jadi suami, tapi ada setengah rumah tangga isteri tu yang jadi perempuan tu yang jadi suami. Itu yang pertama. Lelaki yang bacul, lelaki yang penakut, lelaki yang rela dipimpin oleh isteri dia. Itu nombor satu. Lelaki yang kedua, tuan-tuan sekalian, dia jahat pula. Dia diktator. Dia perintah, dia buat bini dia tu macam kuli. Dia buat bini dia tu macam hamba abdi. Hak tadi, isteri dia jadi raja. Isteri dia jadi suami hak tadi. Hak nombor dua ni pula, dia pula jadi Fir'aun. Dia memangsakan isteri dia. Dia pukul isteri dia, dan maki hamun isteri dia. Segala perkataan kesat, semuanya dia sebut atas muka isteri dia.
Ada suami waktu siang dia maki hamun isteri dia, dia kata bodoh, dia kata bangang, segala nama binatang dia sebut dekat bini dia, malam dia peluk bini dia. Ni jenis lelaki yang tidak tahu malu, lelaki yang tidak ada maruah. Dia boleh maki hamun bini dia, dia benci sungguh bini dia, malam dia peluk bini dia. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, tuan-tuan sekalian, ialah yang kata pertengahan tadi. Yang kata pertengahan. Kita nak yang pertengahan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Taala dalam Quran, dalam hadis. Kita nak jadi macam tu. Kalau dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf. Kena bagi hak yang seimbang. Takkan dekat dalam rumah kita semua benda kita nak bebankan atas bahu, atas kepala isteri kita. Basuh dekat sinki, dia kena perhabis. Masak, bini kena buat semua. Mop lantai, bini juga kena buat. Mandikan anak, bini juga kena buat. Sidai baju dekat luar, isteri juga kena buat. Semua benda isteri buat. Yang suami buat apa? Suami tidur. Suami buat apa? Duduk atas sofa tengok TV. Sampai Z, semua isteri buat. Maka ini bukan ajaran agama. Agama mengajar kita tolong menolong. Kita kena ada rasa malu, tuan-tuan. Kena ada rasa malu. Tengok isteri buat nombor satu, nombor dua isteri buat, nombor tiga isteri buat. Kita sebelum isteri buat yang nombor 4, cepat-cepat kita buat yang nombor 4. 4, 5, 6 kita ambil. Supaya ada separuh-separuh. Kalau dia masak, kita tukang cuci dekat sinki tu. Kalau dia mandikan anak, kalau dia iron baju, dia basuh baju, kita pergi mop lantai. Kalau dia bersihkan porch depan rumah, kita tolong sidai baju. Bagilah tugas. Itulah yang dinamakan sebagai ummatan wasata. Umat yang seimbang, pertengahan. Jangan letak semua benda atas kepala isteri kita. Buat dia macam hamba abdi. Buat dia macam kuli. Jangan. Tunjukkanlah kasih dan sayang kita kepada isteri kita. Saya pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan. Adalah beberapa kali pergi Kuala Lumpur. Kawan-kawan ni biasalah bila jumpa kita, dia tahu kita ni lawyer, pergi mahkamah syariah, dia nak ceritalah masalah dia. Dia nak cerita masalah dia. Macam-macam lah masalah, tuan-tuan. Kadang-kadang isteri gaji besar, doktor pakar lah, macam-macam lah, jawatan tinggi dalam company, pendapatan 5 angka. Tanya hak ni 10,000, tanya hak ni 15,000, tanya hak ni dekat 20,000, kan? Ada setengah tu sampai 30,000, macam-macam lah pendapatan tu. Suami pula tak ada kerja, bergaduh suami isteri. Saya kata, dulu masa suami tu senang, rumah pun dia beli dengan nama suami, dengan gaji suami, loan suami. Isteri gaji masa tu baru nak naik. Suami dah stabil. Kereta pun boleh beli kereta elok dan sebagainya. Sekarang dah keadaan sekarang dah teruk. Suami dah hilang job, tak ada job. Nak cari bisnes, nak buat bisnes pun susah. Maka tak bolehkah kita bahagi tugas? Jangan bergaduh. Zaman elok-eloklah, zaman merudum. Tunggu lagi 2-3 tahun, sabar, tengok keadaan. Katalah suami tak ada kerja, takkan tak ada tugas yang boleh diberikan kepada suami. Dan isteri kerja 5 angka, 15,000, 20,000, biarlah suami jadi driver.
Hantar anak pergi sekolah, tengok anak bangun pagi macam mana, kan? Kalau tak pandai masak, orderlah Grab ke apa ke, beli kat kedai dan sebagainya. Biar suami ambil alih tugas isteri dekat rumah. Bagi-bagi tugas lah. Masa suami banyak duit, dia yang habiskan sacrifice selama ni. Masa suami hilang pekerjaan, dialah ambil alih tugas isteri. Macam itulah kita hidup. Tuan-tuan sekalian, barulah bahagia. Tak ada orang bahagia selama-lamanya. Daripada kahwin sampai mati, bahagia je hidup dia. Tak ada. Setiap rumah tangga akan ada giliran diuji pancaroba dia. Dugaan. Ada ribut taufan masing-masing. Jadi kalau kita boleh share tugas, tanggungjawab, beban, masalah antara suami dan isteri, maka ini yang dikatakan hidup secara ma'ruf. Nampak pasangan kita teruk, kita tolong ambil sikit beban dia. Kan? Nampak dia resah gelisah, kita hiburkan dia. Itu tugas pasangan suami isteri, tanpa mengira kita suami ataupun kita isteri. Sebab di sisi Allah Ta'ala, orang yang mulia ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa mengira dia suami ataupun dia isteri. Maka yang penting kita ambil jalan tengah, kan? Kita jangan masuk mana-mana dua yang kita sebut tadi. Kemudian para ulama juga memberikan kita beberapa contoh yang lain dalam memahami tentang golongan yang pertengahan. Contoh yang lain ialah berkenaan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan ancaman azab daripada Allah, dengan ancaman kemurkaan daripada Allah, ancaman neraka daripada Allah, dengan janji-janji baik, good news, berita gembira daripada Allah. Kita nak imbang antara dua ni, cara dia macam mana? Adakah kita nak jadi orang yang hidup ketakutan, sepanjang masa menangis, hitam mata ni sebab duk menangis je, sebab takut kepada azab Allah, sampai rumah tangga kita tidak ceria, sampai pasangan kita tengok muka kita pun tidak menghiburkan, sampai anak-anak kita tengok kita pun tidak ada rasa gembira, sebab ayah ataupun ummi dia, ibu dia sentiasa berada dalam keadaan sedih. Tanya sebab apa sedih? Oh, sebab takut kepada neraka Allah. Muka tu sentiasa sedih. Adakah itu yang diajar oleh agama? Nak bergurau pun tak pandai, nak bersenda, nak usik anak pun tak reti, nak bermain bergolek ketawa, apa bergelak ketawa dengan anak pun tak pandai, dengan adik-beradik pun tak pandai. Ini contoh, ada orang dia melampau dalam dia menerima ancaman azab daripada Allah. Bila Allah Ta'ala mengancam azab siapa buat dosa, dia terlalu takut, menyebabkan tidak ada kegembiraan dalam hidup dia. Adakah itu yang diajarkan oleh agama? Tidak. Saya bercakap ni tuan-tuan sebab saya pernah tengok ada orang macam tu. Muka sentiasa serius, nak bergurau pun tak boleh. Tapi ada jenis bergurau terlebih pun ada juga. Yang ni pun masalah juga. Semua benda dia nak bergurau. Apa ya? Nak tengah-tengah tu tuan-tuan. Tengah-tengah. Kita bergurau, time serius kita serius. Takut time kita takut pada ancaman Allah pun ada. Kita nak bahagi supaya seimbang. Jadi para ulama bawa ini sebagai contoh. Contoh dia kata, janji Allah Ta'ala ni macam-macam. Allah Ta'ala janji kepada kita pasal syurga. Allah Ta'ala janji kepada kita pasal maghfirah. Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Allah Ta'ala janji kita pasal pahala yang sangat banyak. Allah Ta'ala bagi janji macam-macam kepada kita ni. Contohnya dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala kata ayat 53, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Ya ibadi yang macam mana? Hamba-hambaku yang macam mana? Allah Ta'ala kata yang melampaui batas.
terhadap diri mereka sendiri. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa, semua dosa-dosa Allah Ta'ala ampun. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu satu sudut, kan? Satu sudut. Jadi ada orang dia terlalu baik sangka dengan Allah. Masalah, tuan-tuan. Baik sangka kepada Allah memang sepatutnya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis kudusi, aku bersama-sama sangkaan hamba-ku kepadaku. Kita kena baik sangka kepada Allah. Tapi terlalu baik sangka tak boleh. Macam mana terlalu baik sangka? Dosa ni dia pandang ringan. Pasal apa pandang ringan? Dia kata kita boleh taubat. Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Dia ambil mudah. Tak boleh. Itu salah. Kita ambil mudah sampai tahap kita seronok buat dosa. Itu salah. Yang betulnya ialah kita baik sangka dengan Allah. Kita dah buat dosa, kita nak taubat, kita nak tinggal dosa kita tu. Yang tu kita hendaklah berbaik sangka. Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Itu cara yang betul, menyebabkan kita bersemangat untuk tinggal dosa tu. Ni dia jadi terbalik. Sebab Allah Ta'ala ni baik, Allah Ta'ala ni sayang kat kita, Allah Ta'ala tak kisah dosa kita banyak mana pun, dia akan hapus semua. Kita pun berpoya-poya buat dosa, sebanyak-banyak dosa yang boleh kita buat. Itu salah. Itu yang kata pertengahan, tuan-tuan. Kemudian ancaman azab daripada Allah. Tadi hak elok-elok, ni ancaman azab pun ada banyak. Ancaman neraka, ancaman tentang jadi kafir, tentang jadi fasik, tentang zalim dan sebagainya, tentang neraka Jahannam. Jahannam pula dalam tu selama-lamanya, macam-macam. Jadi ulama kata kita tak mau masuk dalam dua golongan yang sesat. Satu dia panggil sebagai murji'ah. Sebagian ulama dia kata murji'ah ni apa dia? Macam mana dia define perkataan murji'ah, dia ta'rifkan perkataan murji'ah. Murji'ah ni dia kata ambil dalil benda-benda baik, tapi hak ancaman Allah dia ketepikan. Jadi agama ni dia bercakap elok, positif, benda gembira, dia macam tu. Maka itu salah. Cara seperti itu salah. Dan golongan murji'ah ini dia define al-iman. Beriman tu apa dia? Dia kata keimanan kepada Allah tidak dipengaruhi oleh maksiat. Iman kita ni, kita buat dosa macam mana sekalipun, dia takkan effect, dia takkan bagi impak kepada iman. Ini golongan murji'ah. Kita diajar oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata al-imanu yazidu wa yankus. Iman tu bertambah dan berkurang. Imam Syafi'i kata al-imanu yazidu, dia bertambah. Macam mana dia bertambah? Bila kita buat amal soleh, dia bertambah. Itu iman di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa yankus, dia berkurang. Maksud dia macam mana? Kita beriman, tapi bila kita berzina, kita mencuri, kita rasuah, tipu orang, maka iman kita tu kurang, semakin kurang. Dia ada pertalian secara langsung dengan dosa-dosa dan juga ketaatan yang kita buat. Ketaatan pahala dia menaikkan iman kita. Dosa, benda jahat dan sebagainya yang kita buat, syirik dan lain-lain, dia akan turun, dia boleh membatalkan keimanan itu. Itu iman di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi orang yang macam ni dia beribadat kepada Allah Ta'ala dengan hanya melihat benda-benda positif. Satu lagi golongan disebut sebagai wa'idiyah. Wa'idiyah ni orang yang termasuk dalamnya golongan Khawarij dan juga Mu'tazilah. Dan mereka ni pula dia melampau-lampau dalam azab Allah. Pasal azab
pasal kemurkaan Allah, ancaman Allah, warning, amaran daripada Allah, dia melampau pula. Sampai tahap dosa besar boleh menyebabkan duduk dalam neraka selama-lamanya. Ini pun problem juga. Buat dosa besar, akhirnya jadi kafir. Problem juga. Kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, buat dosa besar tidak akan menjadi kafir. Ahli sunnah wal jamaah kata, kita buat dosa besar macam mana sekalipun, tidak akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Neraka selama-lamanya kalau dia terbatal keimanan dia. Kalau syahadah dia terbatal, dia terkeluar daripada Islam. Punya banyak kejahatan dia melampau, akhirnya dia buat benda yang membatalkan syahadah, barulah dia jadi kafir. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah, dia murji'ah pun tidak, kan, wa'idiyah pun tidak, mu'tazilah, khawarij pun tidak. Kita bukan macam tu. Satu lagi tuan-tuan sekalian, kita ahli sunnah wal jamaah ini, kita golongan pertengahan. Contohnya macam mana? Contohnya kita dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita terlalu mengagungkan sahabat Nabi sampai jadi macam puak Rafidah pun tidak. Angkat sahabat Nabi ni macam Ali radhiyallahu anhu. Sampai tak mau sebut, kan? Tak mau sebut, kalau hak lain sebut radhiyallahu anhu dan sebagainya. Kalau Ali karramallahu wajah, special. Dia bukan berhenti setakat special untuk Ali karramallahu wajah. Kalau setakat Ali disebut karramallahu wajah tu, tak apa lagi tuan-tuan. Dimuliakan wajah Ali. Kalau setakat tu tak apa lagi. Tapi kerana mereka mengangkat Ali lebih daripada sepatutnya. Ini sifat melampau golongan Syiah, puak Rafidah. Kita memang disuruh mengagungkan sahabat Nabi. Kita disuruh angkat, memuliakan darjat sahabat Nabi, tapi jangan melampau dalam mengagungkan sahabat Nabi. Siapa yang melampau? Syiah. Itu contoh, kan? Itu contoh. Ataupun kita tak mau sampai biadab dengan sahabat Nabi. Seperti puak Khawarij, kan, yang menentang Ali. Sampai ada yang mengkafirkan Ali. Mengkafirkan bukan setakat Ali, mengkafirkan sahabat-sahabat lain. Syiah sampai menyebut Abu Bakar la'natullahi alaih. Sampai menyebut Umar. Kita sebut radhiyallahu anhu, dia sebut la'natullahi alaih. Kita sebut Aisyah radhiyallahu anha, mereka menyebut Aisyah la'natullahi alaiha. Problem tuan-tuan. Satu pihak dia angkat sahabat Nabi melampau-lampau. Satu pihak yang lain dia menghina sahabat Nabi, dia biadab dengan sahabat Nabi sampai tak mengkafirkan, maki hamun, mengeluarkan kata-kata kesat kepada sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu kita ahli sunnah ni tuan-tuan, kita berada dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah. Sebab kita memuliakan sahabat Nabi dengan cara yang tepat, dengan cara yang adil. Dan kita menyikapi kesilapan-kesilapan sahabat dengan cara yang beradab. Kita tak guna bahasa yang kesat bila kita berbicara tentang kesilapan-kesilapan sahabat dalam tindakan-tindakan mereka dan sebagainya. Kita bercakap tentang pertembungan antara Fatimah dengan Abu Bakar Siddiq selepas kewafatan Nabi. Kita menyikapi dengan cara yang sangat hati-hati. Bila kita bercakap tentang pertembungan antara Ali dengan Aisyah, kita bercakap dengan menggunakan istilah yang sangat berhati-hati. Muawiyah, kan, dan sebagainya. Kita bercakap dengan memilih perkataan-perkataan yang sesuai. Kita tidak sewenang-wenangnya menggelarkan sahabat-sahabat ini dengan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya untuk mereka. Jadi ini beza, tuan-tuan sekalian, kita dengan golongan yang sesat. Dan kemudian kalau kita lihat perkara-perkara lain yang disebut, yang diberikan sebagai contoh oleh para ulama, ada juga tentang akidah sebagai contoh. Macam mana kita nak memahami takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kan ada kelompok dia jadi qadariyah, ada kelompok jabariyah. Sampai tahap semua benda kita buat macam mana sekalipun, kalau Allah Ta'ala dah takdir macam tu, kita tak boleh buat apa juga. Kita baik macam mana sekalipun, kalau Allah Ta'ala nak campak kita dalam neraka, nerakalah kita. Apa problem tuan-tuan lagu tu? Dia bila dia bercakap tu, dia tidak bercakap dengan nada, dengan istilah untuk menggalakkan kita memilih amal-amal soleh. Tapi mereka bercakap menyalahkan Allah. Segalanya Allah. Memanglah segalanya Allah, tapi Allah Ta'ala bagi ikhtiar kepada kita, pilihan. Allah Ta'ala tidak zalim kepada kita. Mana ada contoh yang tuan-tuan boleh bagi kita baik atas dunia, Allah Ta'ala campak dalam neraka? Mana ada contoh? Ada orang kata tu su'ul khatimah. Su'ul khatimah, kena baca elok-elok kisah berkenaan dengan su'ul khatimah. Pasal apa orang tu baik, amalan ahli syurga, tiba-tiba su'ul khatimah. Tuan-tuan kena teliti betul-betul. Kenapa jadi su'ul khatimah? Para ulama ulas, hurai, syarah hadis tu bagaimana? Orang bila dia baik, tiba-tiba di hujung kehidupan dia su'ul khatimah. Maka para ulama mengatakan bahawa itu menunjukkan bahawa amalan dia yang awal-awal itu tidak diterima oleh Allah. Bukan Allah Ta'ala menzalimi dia, bukan. Oh, dia ni orang baik, semayang, qiyamul lail, taat kepada mak ayah dan sebagainya. Tiba-tiba sekali dia berzina dengan satu orang, dia mati ketika berzina, campak dalam neraka. Bukan macam tu. Tapi kenapa dia su'ul khatimah? Kerana amalan baik dia hak awal berpuluh tahun itu Allah Ta'ala tak terima. Dia buat kerana riak sebagai contoh. Kan? Dia ada niat lain, menyebabkan amalan dia itu tidak dapat menyelamatkan diri dia. Jadi kita kena hati-hati. Kita jangan bercakap sehingga menggambarkan seolah-olah Allah Ta'ala zalim. No. Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan menzalimi hamba dia. Walaupun paling kecil sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hamba dia. Yang menzalimi hamba dia adalah hamba tu sendiri. Manusia tu sendiri yang menzalimi diri dia sendiri. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hamba dia. Maka sebab tu tuan-tuan, marilah kita sama-sama memposisikan diri kita. Kan, kita letakkan diri kita pada tempat yang betul. Kan, kita jangan berada di mana-mana kumpulan yang sesat, mana-mana kumpulan yang memilih jalan yang salah. Tapi hendaklah kita memilih jalan pertengahan, sentiasa di tengah-tengah antara kumpulan-kumpulan yang sesat, yang menyimpang daripada landasan yang benar. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada segala fitnah di dunia maupun fitnah di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.